Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa zakat tahiyyati wa taslim ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalah al akhir ibtigha ajlihi wa qurbihi wa thawabihi wa mardatihi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga insya-Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus menjalani dan juga terus pasrah dan juga mengimani diri kita dalam kehidupan kita seharian dengan ta'limat baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak bangun dunia ini dan berlakunya kejadian dan pertukaran falsafah dan juga fikiran ialah berdasarkan daripada fikiran-fikiran dan juga cara menjalani dan juga qanaat, rasa puas seseorang itu ingin menjalani kehidupan dia dengan berbagai-bagai warna fikiran dan juga fahaman. Dan perkara yang paling aula, yang paling utama untuk kita install ataupun kita turunkan dalam diri kita dan juga fikiran kita ialah hadis Nabi, hadis An-Nabawi, hadis suci kalam baginda alaihi salatu wassalam, yang mana ialah suatu pedoman kepada umat baginda alaihi salatu wassalam. Di pengajian yang lalu dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab menerangkan, mengumpulkan daripada kalimat dan juga jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sampai kepada pembahasan berkenaan niat dan juga ikhlas. Di hadis yang ke-7 dan juga ke-8 datang beberapa soalan kepada kita berkenaan dengan pengajian yang kita belajar. Hadis yang ke-8 kita ada sebutkan tentang bagaimana niat seseorang itu dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jihad dan juga jenis-jenisnya, dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam taraha kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuskan fahaman tentang jenis-jenis jihad dan cara amalan tanpa kita melihat kepada si pengamal itu, orang yang mengamalkan niat itu ataupun amalan itu. Ianya balik kepada seseorang, niat seseorang dan juga keinginan dan juga ketulusan seseorang dalam melakukan suatu amalan. Jadi kita pernah menemukan bahawasanya segala amalan perlu kita letakkannya ialah niat dan juga keinginan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ialah kayu ukur, dan itulah perbandingan antara amalan yang diterima ataupun tidak diterima. Amalan kita sudah sebutkan bahawasanya ada amalan akhirat digolongkan kepada amalan dunia, ada amalan dunia tetapi dimasukkan ke dalam amalan akhirat. Sedangkan sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya ramai dia kalau ada di kalangan orang-orang dari kalangan ahli syurga, penghuni syurga, masuknya mereka ke dalam syurga kerana amalan dunia. Tetapi amalan dunia itu dengan niat yang saleh menjadikan amalan itu suatu amalan yang diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu soalan mengatakan bahawasanya kalau begitu, ada baginda sallallahu alaihi wasallam banyak kali memberitahu kepada kita suatu amalan, kemudian amalan ini dikaitkan dengan suatu fadilat. Banyak amalan-amalan yang baginda SAW kata kalau buat begini maka akan mendapat fadilat begini. Siapa, sebagai contoh, siapa yang menyebutkan subhanallah bihamdihi akan ditanamkan baginya satu pohon di dalam syurga. Siapa yang membaca sahaja subhanallah bihamdih. Jadi tidak bolehkah seseorang ataupun siapa yang mengamalkan salat duha Allah murahkan rezeki dan sebagainya daripada fadilat-fadilat amalan yang Rasulullah SAW sebutkan
dan Rasulullah kaitkan amalan itu ganjarannya dengan ganjaran duniawi, dengan diperluaskan rezeki sebagai contoh, ataupun dipanjangkan umur, ataupun dijaga ahli keluarga dan juga keselamatan dirinya sehingga ke Jumaat yang lain, seperti mana amalan pada hari Jumaat. Siapa yang begitu juga siapa yang kata baginda, siapa yang baca surah Al-Fatihah, surah Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu 3 kul itu, dan juga ayat kursi 7 kali selepas solat Jumaat, maka akan dijaga diri dan juga keluarga dan juga hartanya sehingga ke Jumaat yang lain. Begitu juga siapa yang mengamalkan surah Al-Kahfi, dijaga dirinya. Jadi ada amalan-amalan yang dikaitkan ganjaran dan juga balasannya itu di dunia. Boleh tak seorang itu mengamalkan amalan itu tapi niatnya ialah untuk ganjaran itu? Kita katakan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan suatu amalan dengan ganjaran-ganjaran yang duniawi, dan kata baginda itu kata yang benar, tetapi bukan maksudnya kita itu mengkaitkan fikiran dan juga hati kita tertakluk kepada perkara itu. Baginda SAW menyebutkan amalan dan ganjaran-ganjaran ini hanyalah sekadar makhraj, sebagai jalan penyelesaian kita daripada masalah-masalah dunia kita. Seseorang yang sebagai contoh sempit rezekinya, macam mana nak buat? Macam mana nak fikir bagaimana nak cuba luaskan rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi dia tahu daripada hadis baginda SAW ialah dengan menjaga solat duha. Jadi ia sebagai makhraj, sebagai jalan penyelesaian, jalan keluar untuk dia mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana dia nanti solat duha kerana aku nak rezeki luas, ataupun dia mengamalkan subhanallah bihamdi supaya aku nak begini, kaitkan dengan perkara-perkara yang zahir sahaja. Bahkan ianya ialah jalan penyelesaian untuk kita tentang perkara-perkara keduniaan ataupun kehidupan kita di dunia ataupun yang di ukhra, yang di akhirat. Cumanya tidak menjadi syak bahawasanya suatu amalan itu ialah kita niatkan dan tujukan ialah semata-mata kerana Allah SWT. Baik, apakah alamat seseorang itu mengamalkan suatu amalan kerana Tuhan, dan seseorang itu mengamalkan suatu amalan bukan kerana Tuhan? Sama ada kerana makhluk, sama ada kerana amalan itu sendiri semata-mata kerana ganjaran yang dijanjikan. Apakah perbezaan? Macam mana kita nak tahu kesan daripada seseorang itu, aku beramal ni memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan itu aku mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan mendapat lagi tambah iman dan juga dalamnya iman aku dengan amalnya seseorang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita tahu bahawasanya beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sehari dua hari kita dapat. Ia adalah mujahadat, ia adalah suatu kesungguhan, dan juga orang-orang saleh daripada kalangan sahabat, tabi'in, dan sampai sekarang orang-orang saleh mereka sampai sekarang umur mereka mungkin dah akhir-akhir umur mereka akan terus bermujahadah, akan terus bersungguh-sungguh mengekang diri mereka dan juga nafsu mereka dengan memperhias dan juga memperbetulkan niat dalam beramal. Itu mereka punya amalan, itu cara dalam bermujahadah. Mujahadah bukan setahun 2 tahun, bukan hanya dengan satu ceramah keluar terus kita niat nak beramal kemudian sudah kita tinggalkan untuk melakukannya. Bukan, ia perlu sentiasa ada yang mendorong kita. Itu sebab itu dikatakan istiqamah bukan susah untuk beramal, tetapi yang susah itu ialah untuk istiqamah. Semua orang boleh beramal, hatta mereka yang nakkan keduniaan, nakkan semata-mata pandangan makhluk pun boleh beramal, tetapi tidak ada ataupun tidak ramai, segelintir sahaja yang istiqamah. Semua orang boleh bersyukur, tetapi kadang-kadang selepas dia sudah terjatuh banyak kali, tetapi tidak boleh seorang itu boleh maintain syukur dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu upgrade syukurnya, upgrade sabarnya, imannya. Itu yang perlu kita lihat dan juga perlu kita ketahui. Yang pertama itu ialah dengan mengetahui beramal kerana Allah ialah mujahadat, suatu mujahadah yang panjang sehingga barangkali kita meninggal dunia tidak habis lagi, ia tak akan pernah habis. Tidak mungkin seseorang itu hidup soleh bagaimanapun dia akan kata, oh alhamdulillah aku sudah
sampai ke martabat iman yang tertinggi, amal aku ini mesti kerana Allah. Tidak ada orang saleh akan kata begitu. Bahkan mereka itu sendiri yang sentiasa ittiham, sentiasa tuduh diri mereka itu beramal bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak terjauh ke belakang dan juga terpinggir daripada jalanan. Jadi bagaimanakah satu alamat yang sangat simple, senang untuk kita nak tahu bagaimana amalan kita ini betul-betul kita mujahadah kerana Allah, ataupun amalan ini kita buatkan kerana ada pandangan makhluk, ataupun ada ganjaran-ganjaran yang dijanjikan, tetapi kita hanya niat kita pada perkara ganjaran itu tanpa kita menoleh mengangkat kepala untuk meletakkan tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara alamatnya ialah seseorang itu bila niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah rasa lazat dan rasa ingin bermujahadah kepada Allah, dan juga terus beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang memutuskan dia. Seseorang api tidak akan semarak, tidak akan marak kecuali bila ditambahkan bahan bakaran. Begitu juga seseorang itu bila beramal kerana pandangan, kerana duit, kerana dunia, kerana dan sebagainya, kalaulah tidak ada yang memandangnya, habis rasa kelazatan tu, rasa tu sudah akan makin luntur. Di antaranya juga amalan kita itu kerana Allah ataupun tidak, ialah kita lebih suka amalan itu tersembunyi daripada dilihat daripada orang lain. Mungkin kadang-kadang amalan itu tidak dapat kita sembunyikan, tapi kita ini lebih suka kalau kalau orang tidak tahu aku ini beramal. Sebab itu baginda SAW bersabda, sedekah yang sir itu, yang tidak diketahui orang itu, memadamkan kemarahan Allah, membawa kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara di antara bagaimana kita nak tahu amalan kita. Dan di antara alamat juga kita ini beramal mujahadah, hanya kita memandang kepada apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak menunggu ganjaran yang dijanjikan. Contoh, kita dengar bahawasanya kita dalam kesempitan, dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan ataupun berzikir, membaca la haula wala quwata illa billah, ialah suatu ubat kepada 99 jenis penyakit dan juga masalah problem. Yang paling senang, paling mudah penyakit yang akan dihapuskan oleh kalimat ini ialah alham, kerisauan. Jadi kita dalam kesempitan, kerisauan, ini ada hadis Nabi SAW, kita ada jalan keluar. Jadi kita amal la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, dengan syarat kita tahu makna la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba rupanya kerusingan kita, kesempitan kita tak habis-habis. Ataupun Rasulullah menjaminkan, siapa yang menjaga solatnya, Allah jamin dunianya. Siapa yang menjaga ibadahnya, Allah menjamin kehidupannya. Tiba-tiba kita mengamalkan ibadat, kita mengamalkan solat, tetapi tak baik-baik juga kehidupan aku, masih lagi kesempitan, kerusingan. Bila kita ada rasa begitu, kita menunggu ganjaran tanpa kita melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah ketika itu kita masih lagi ada tertakluk, ada kaitan kita dengan pandangan kita itu ada pada amalan tersebut. Pernah ada seorang datang berkata, wahai ustaz, ini bagaimana? Orang kata siapa yang menjaga solat, dia ni ada masalah, bankrupt syarikat dia, ada masalah keluarga, ada masalah dengan diri dia dada dan sebagainya. Subhanallah, bila dengar satu daripada orang kata ini jagalah solat semua, dia buat solat. Bila dilakukan solat, tak habis-habis kerja ataupun masalah dia tak habis, tak selesai. Jadi dia tanya, kenapa ni tak selesai ni? Aku dah solat, saya dah solat, bagaimana ni? Betul ke tak? Dia katakan, ini kau amal solat ini kerana hanya perkara yang side dish ke? Benda yang macam lauk tambahan sahaja ke untuk kita buat untuk selesai masalah itu, kemudian kita tinggalkan? Bahkan solat itu ialah fardu untuk kita. Allah berikan suatu tambihan, peringatan-peringatan ni ialah untuk kita kembali. Rupanya banyak masalah-masalah ni Allah sayang kita, Allah berikan hantar kepada kita untuk kita kembali kepada jalan yang sebenar. Jalan sebenar bukanlah jalan yang kau ambil sebelum ini. Kau ada kekayaan, kau ada ni, tapi kerana bankrupt langsung kau tidak
bila engkau ada kekayaan, kebahagiaan yang semata-mata dunia ini, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kau musnahkan diri, musnahkan keluarga. Tiba-tiba bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik sikit daripada kehidupan kamu, kebahagiaan kamu, keluarga kamu, diri kamu, kesihatan diri kamu, tiba-tiba nak balik ke seakan-akan mindset kita, bolehlah kita ambil jalan shortcut sikit supaya kita balik kehidupan yang sebelumnya. Itu bukan. Bahkan Allah beri peringatan kepada perkara-perkara yang Allah berikan sebelum ini supaya kita balik jalan yang benar, jalan yang sepatutnya kepada bagi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara soalan pada pengajian yang lalu. Di antara soalan juga pada pengajian yang lalu kita ada sebut tentang bagaimana seorang itu dengan orang Islam yang lain sebagai saudara se-Islam. Jadi dan baginda SAW bersabda bahawasanya mazdada bi'abdil afwana, seseorang itu tidak menambah keampunan yang diberikan kepada saudara dia yang lain kecuali Allah akan tambahkan kepada beliau ketinggian dan juga keagungan. Yang ini baginda kata, seseorang yang suka memaaf, maka orang ini akan ditambahkan keagungan di sisi di mata-mata makhluk, sehingga orang-orang melihat orang ini pandangan yang berbeza. Ini bukan orang biasa. Tengok muka orang yang selalu memaaf. Kalau kita lihat muka orang yang selalu memaafkan, yang selalu tidak mendepankan dirinya untuk orang daripada orang yang lain, selalu memaafkan sama ada yang berkaitan dengan kesalahan diri dia lah. Kalau kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala dan Rasul, dia cuba untuk menyelesaikan. Tapi orang yang memaaf ini, kalau kita lihat duduk dengan orang macam ini, kita akan dapat rasa kesejukan hatinya, itu sejuk dan dingin hati dia bila duduk dengan orang-orang yang pemaaf. Ada satu soalan dia kata kalau begitu macam mana orang kadang-kadang kata kalau seseorang itu ejek kita ataupun caci kita ataupun ambil barang ataupun ambil sebahagian pakai perkara hak-hak kita, kalau kita biarkan nanti naik kepala, makin bertambah sampaikan ada yang dikatakan kalau anak jantan turunlah, kalau anak jantan balaslah balik, kan ada begitu. Ada mindset begitu, kalau aku tak balas maknanya aku bukan orang yang kuat, kalau aku ni tak balas makian dia, maka aku ni bukan pandangan bukanlah pandangan yang agung di mata orang. Kita katakan agung di mata orang, tamam, ataupun nak agung di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita nak tahulah, bahkan yang perlu yang Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan dalam Al-Quran ialah fa'fu wasfahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bermaaf-maafan dan mengampunkan orang ini yang orang muflihun, orang yang berjaya. Sentiasa kita maafkan orang, lebih-lebih lagi orang yang datang minta maaf, sentiasa menjadi seorang yang pemaaf. Oh, dia ambil barang saya, dia maki saya, mana yang lebih? Kalau kita nak rasa kita ni jantan, kita nak kata kita ni seorang pemberani, warrior, hero dan sebagainya, mana yang lebih mencabar? Kita balas balik ke atau kita bersabar? Yang lebih mencabar ialah kita bersabar. Jadi kalau betul anak jantan, kalau betul kita ni hero, buat perkara yang lebih mencabar, iaitu kita bersabar. Kita dapat meraih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yulaqqaha illa dhu hadzin azim. Yani ka'annahu waliyun hamim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang bermaafan nanti Allah jadikan orang yang bergaduh dengan kita itu waliyun hamim, yakni orang yang rapat dengan kita, seorang yang kita maafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji orang itu nanti yang gaduh dengan kita, satu hari dia akan menjadi orang bersama dengan kita, waliyun hamim. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, idfa' billati hi ahsan. Allah kata balaslah yang lebih ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Allah tak kata hasan, ahsan. Kata seorang ulama mengatakan, bagaimana kita nak balas seseorang itu dengan kebaikan kalau dia buat perkara yang tidak baik kepada kita? Kata antusi al-musi'a isa'atahu, kita sampai lupakan orang itu ada buat buruk pada kita. Wah, ini sudah level lain. Seorang yang memaafkan, dia maaf, kemudian diberi hadiah lagi, dia buat bakti lagi kepada orang itu. Itu hati dia macam mana? Seluas apa hatinya? Seluas apa, angkasa manakah yang boleh duduk di atas hati seorang yang begini?
memaafkan, sehingga melupakan orang yang buat perkara yang tak baik kepada kita itu, sampai dilupa dia pernah buat tidak baik kepada seorang. Itu suatu challenge, suatu cabaran yang semua kita tahu bahawasanya kita tidak akan sampai kepada martabat itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, pernah suatu hari diludah mukanya dengan ludah. Sedang duduk bersama dengan seorang, orang ludah muka dia. Kalau orang datang caci kita satu kalimat, kita akan caci 10 kalimat. Satu balas 10 lah. Tapi ini orang datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Talib, dia ludah muka dia. Kalau kita, bagaimana keadaan kita? Apa yang dibalas oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Dia ambil ludah itu, dia kata ludahan orang-orang mukmin itu ialah suatu penawar, dia ambil barakah. Subhanallah, subhanallah. Hati kita tahu bahawasanya ini suatu perkara yang mulia, tapi semua kita tahu bahawasanya ia perlukan mujahadah, perlukan rasa bagaimana untuk kita terus bermaaf-maafan. Bukan hanya maaf-maafan hari raya Aidilfitri, Hari Raya Adha. Maaf zahir batin. Dia buat 1 tahun tu dia buat masalah, nanti sebab dalam mindset dia, nanti aku jumpa hari raya, maaf zahir batin kosong-kosong. Itu tak boleh jadi. Sebab kita tak tahu bila-bila masa kita akan wa'iyadzubillah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salinglah kita, belajarlah kita untuk bermaafan. Baik, habis nanti kita tak sampai kepada hadis kita yang baru. Baik, kita baca hadis yang baru pada malam ini. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah, wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salata la yanhazuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-10 ini hadis yang berbeza daripada hadis sebelumnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah kita tahu kenal tentang sirah dia sedikit sebanyak tentang pribadi beliau. Beliau berkata bahawasanya suatu hari baginda SAW bersabda, kata baginda SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baiti bid'an wa 20 darajah. Jadi satu hadis ini ada beberapa banyak taklimat dan pesanan baginda SAW yang berhak untuk kita hayati. Perenggan pertama, kata baginda SAW, solatnya seseorang itu dengan berjamaah itu melebihi solatnya di pasar atau di rumahnya secara sendirian atau munfarid dengan 20 lebih 3 sampai 9 tingkat darajatnya. Yang ini kata baginda SAW, salat seseorang itu secara berjamaah itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia di sisi Allah daripada kita salat bersendirian. Berapa banyak tingkatan perbezaan itu? Kata baginda SAW, bid'an wa 20 darajah, 20 lebih darajat. Bid'an dalam bahasa Arab ialah bilangan antara 3 dan 9 ataupun 3 dan 10. Bahasa Arab ni dia ada kadang-kadang benda yang panjang dia boleh pendekkan terus. Macam kalimah bid'an. Bid'an ini ialah kalimat 3 sampai 9. Kalau bahasa kita lah, nak katakan solat jemaah itu lebih afdal daripada solat sendirian, yang ni derajat dia sama ada antara 23 hingga 29. Kita akan banyak guna kalimat antara 23 hingga 27 darajat perbandingan antara solat jamaah dan juga solat sendirian. Tapi dalam bahasa Arab senang, yang panjang tu dipendekkan terus dengan kalimah bid'an. Bid'an ini bermakna bilangan bahasa Arab daripada 3 sehingga 9. Jadi Rasulullah bila kata solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendirian, yang ini bid'an wa 20 bermakna 3 hingga ke 9 23 hingga 29 darajat dia punya perbezaan, dia punya
dia punya perbezaan dan juga level perbezaan itu. Dan ada sebahagian hadis menerangkan berapa banyak perbezaan itu. Ada hadis mengatakan 27 derajat antara seorang solat sendirian dengan solat berjamaah. Dalam hadis ini kata baginda SAW kata, solat seseorang itu berjamaah itu lebih bagus solatnya di pasar dan rumahnya. Kenapa baginda sebut pasar dan rumahnya? Yang ini kerana orang-orang Islam tidak akan meninggalkan solat walaupun dia sedang sibuk di pasar ke, di rumah ke, sedang dia berehat di rumah, sedang dia sibuk di pasar, tidak akan meninggalkan solat. Bukan hanya tidak meninggalkan solat berjamaah. Dan ini kita nampak jelas pada sirah para orang-orang soleh dahulu, orang tabi'in. Sehingga kan Sayyidina Al-Junaid bin Muhammad ialah seorang ulama sufi, seorang ulama bukan hanya sufi, faqih, seorang ulama faqih muhaddis. Beliau ini di kurun yang ketiga Al-Hijrah. Beliau ini seorang peniaga. Ramai orang-orang salaf kita, para sahabat pun mereka ni orang berniaga. Ramai orang sahabat Nabi SAW, mereka ni berniaga. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, mereka ni peniaga-peniaga. Baginda SAW pun pernah pergi berniaga ke Syam, ke Syam. Jadi ramai di kalangan orang saleh, mereka ini duduk di pasar berniaga. Sayyidina Junaid bin Muhammad sebelum membuka tirai kedainya, dia akan solat 300 rakaat. Begitu, 300 rakaat ni macam 2 rakaat untuk kita. Sebelum buka kedai dia, 300 rakaat dulu dibagi kasih habis, kemudian baru dia buka. Dan beribu-ribu kali tasbih. Ini 300 rakaat bukan di masjid, ini 300 rakaat di pasar, di shopping mall kalau kita nak sebut pada zaman ni. Jadi makna kata bahawasanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin beriman tidak meninggalkan solatnya. Di mana sahaja, sebab solat itu mereka anggap sebahagian daripada diri mereka, sebahagian daripada tulang belulang, daging di dalam badan mereka. Jadi tak solat rasa seresah. Tidak solat. Apa makna solat? Kita rasa kita di dunia kita ada banyak hubungan kita dengan ayah ibu kita, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan kawan-kawan. Lagi-lagi kita kalau orang-orang remaja suka sentiasa lepak dengan kawan-kawan, ataupun dengan orang-orang jiran kita. Pokoknya manusia ini sentiasa dengan kawan-kawan, sama ada kawan-kawan sebenar atau kawan-kawan dalam alam maya. Pokoknya tak ada orang manusia bercakap sendiri kat rumah. Bahkan merasa resah ataupun tidak senang kalau duduk di rumah, tak ada duduk dengan seseorang, tak ada bercakap dengan seseorang. Kalau kita dengan orang-orang kawan kita, kalau kita contoh dah lama bekerja outstation sebagai contoh, rindu dengan keluarga, apa kita buat? Mesti kita nak call, mesti kita nak berhubung, mesti kita akan pergi ziarah. Kawan-kawan kita pun kita buat begitu, kita message, kita buat apa. Zaman sekarang banyak media. Tetapi bagaimana seorang itu rasa resah dan rasa ganjal kalau dia itu tak berhubung dengan Tuhan dia, yang mana Tuhan dia itu, roh dia itu dicipta daripada Allah sendiri yang cipta dengan sendiri roh yang di dalam badannya. Sebab itu orang mukmin tak akan pernah rasa resah atau tidak rasa resah sahaja pergi ke solat, rasa resah saja kontak Allah Subhanahu Wa Taala, rasa resah saja, ya Allah tolong habiskan, selesaikan problem aku. Dulu-dulu pernah lah, wallahu alam zaman sekarang, kita pernah dulu kalau duduk di madrasah, orang kata nak tahu nombor telefon ini, bukanlah akidah, bukanlah i'tiqad kita, cuma mereka nak katakan, nak ajarkan kepada anak-anak kecil, kata kalau nak kontak Tuhan, maka nombornya 24434. 24434 itu nombor telefon talian untuk kita bertelefon ataupun untuk kita connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 24434. Apa tu? Itu rakaat solat. 2 subuh, 4 zuhur dan asar, maghrib dan juga isya. Itu kita kontak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat, idza hazabahu amrun, kalau sampai perkara yang sempit yang membuatkan Rasulullah resah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hara'a ila solah, Rasulullah SAW pergi solat.
Subhanallah. Jadi itu kata baginda SAW, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi. Naam. Kemudian kata baginda SAW, ku apa dah ni? Oh, nak isyak dah. La ilaha illallah. Naam. Baik. Isyak jam berapa? 40 sekarang. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mekarkan dalam diri kita keimanan dan rasa kelazatan dalam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak menjadikan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat istifadah faedah pada malam manfaat pada malam ini hanya sekadar kalam ataupun sekadar lagu-lagu lisan, hanya sekadar getaran lidah-lidah sahaja. Semoga Allah insya-Allah semai dan sematkan dalam hati kita insya-Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandangkan dunia ini seperti mana Allah pandangkan orang-orang salihin kepada dunia, dan semoga Allah menjadikan bahagian kita besar itu di akhirat sana bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita dan seluruh orang-orang Islam, orang-orang muslimin di timur dan juga di barat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'ainin la tadma', min da'watin la yustajab laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jamminna ببركة الصلاة وجملنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وجملنا ببركة القرآن وما أنزل عليه القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.